Dalam Quran semua ada, komplit dah Al-Quran. Itu sebab kadang-kadang ada orang kan, dia bagi alasan, kau kenapa tak semayang ni? Itu soalan. Kau kenapa tak tutup aurat ni? Kau kenapa tak jaga ni? Katanya, aku belum dapat petunjuk lagi, dia kata. Ada orang cakap macam tu, aku belum dapat petunjuk lagi. Maka soalan seterusnya pada dia, tidak cukupkah Al-Quran jadi petunjuk? Masalah orang kita ni, dia punya pemahaman petunjuk ni sampai seru. Aksiden terbalik kereta tu, dia hidup lagi. Dia baru sampai petunjuk tu. Dia tak fikir mujuk tak mampu kan. Kalau mampu tahu langsung tak payah. Mati tanpa sempat kita berubah. Kita bagi alasan tak ada petunjuk, sedangkan peluang dah ada. Pemahaman dah beritahu dah ni. Dah beritahu dalam kuliah, dah beritahu, naik banner kat bawah tu, program ini, ceramah kitab ini, ustaz ini, macam-macam lah. Penganjur dah naikkan. Nak nampak tak? Ada tak majlis ilmu? Nak diajar? Nak, tapi tak datang. Lepas tu orang tanya, kenapa kamu? Aku tak tahu ya Allah. Macam mana kamu tak tahu? Sedangkan ada peluang untuk tahu, tapi kamu tak nak ambil tahu. Macam tu soalan. Nampak tak? Itu keadaan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan pengerusi acara bahagia, Tuan pengerusi surau, Tuan Imam, barisan jawatan kuasa, penggerak aktiviti Madrasah Al-Hidayah ya. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita membicarakan satu topik, iaitu kelahiran. Tajuk yang diberikan adalah kelahiran insan agung. Insan agung tak lain tak bukan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang kita celebrate birthday ni, walaupun dia dah lama tak ada. Dia tak ada masalah, walaupun cuti maulud itu dah sudah kan? Tapi kita masih lagi membuat program ceramah kan? Masih lagi boleh membuat keraiannya dengan mengingati tentang sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi dan apa yang Nabi buat. Dan malam ini juga sebagai bukti kan, meriahnya bila ada Maulid Rasul, madrasah ini pun tiba-tiba jadi penuh. Macam itulah. Kepada yang baru datang malam ni, selamat datang diucapkan kan. Untuk makluman, madrasah ni saya difahamkan memang dah ada jadual berkala ceramah kuliah kan. Jadi datanglah, jangan pilih penceramah ya. Kalau nak ikutkan penceramah yang datang dekat surau ni, madrasah ni, yang guru-guru takmir datang mengajar, ilmunya lebih mendalam dan lebih hebat, lebih baik lagi daripada Syamsul Debat yang tak adalah apa-apa yang sangat ni. Hanya sekadar malam ni pun bukan nak mengajar dia, nak kongsi-kongsi sikit kan. Jadi Nabi sebut tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihi oleh kamu berbanding dengan anak-anak, kedua ibu bapa dan manusia selainnya. Nampak?
maknanya tak beriman. Kalau kita tak sayang Nabi lebih daripada anak-anak kita, mak ayah kita dan manusia selain. Masalahnya kita sayang orang lain tu lebih-lebih sangat kan? Sanggup tu biarlah mati, I tak boleh pisah dengan you, macam tu kan. Macam tu sekali kan. Sedangkan Nabi dah beritahu jangan berlebih-lebih benar kan. Dan kita tengok walaupun Nabi telah lama meninggalkan kita, dia tetap berada di dalam hati sanubari kita sebagai hamba yang beriman, dan baginda telah menyampaikan risalah baginda kepada kita melalui dua cara. Pertama, menyampaikan perintah dan panduan Allah menerusi wahyu Al-Quran kan? Dan begitu juga yang keduanya menghidupkan wahyu-wahyu dengan disempurnakan dengan perbuatan, iaitu sunnah Nabi. Itu sebab Nabi kata, setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara, dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, dan saya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Dalam Quran semua ada. Semua ada dalam Quran. Cara nak masak si lemak pun ada dalam Quran. Cara nak buat kuih kari pap pun ada dalam Quran. Cara nak ikat tudung pun ada dalam Quran. Semua ada. Cara nak buat tosir ada dalam Quran. Cara nak buat bangunan pun ada dalam Quran. Ayat mana? Dalam surah An-Nahl ayat 43, Allah Ta'ala beritahu apa? Fas'alu ahli zikri fa in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Tu ayat dia. Kau tak pandai buat canai, tanya orang yang pandai. Jadilah pandai kan. Dalam Quran semua ada, komplit dah Al-Quran. Itu sebab kadang-kadang ada orang kan, dia bagi alasan, kau kenapa tak semayang ni? Itu soalan. Kau kenapa tak tutup aurat ni? Kau kenapa tak jaga ni? Katanya, aku belum dapat petunjuk lagi. Dia kata. Ada orang cakap macam tu, aku belum dapat petunjuk lagi. Maka soalan seterusnya pada dia, tidak cukupkah Al-Quran jadi petunjuk? Masalah orang kita ni, dia punya pemahaman petunjuk ni sampai seru. Aksiden terbalik kereta tu, dia hidup lagi. Dia baru sampai petunjuk tu. Dia tak fikir mujuk tak mampu kan. Kalau mampu tahu langsung kaya. Mati tanpa sempat kita berubah. Kita bagi alasan tak ada petunjuk, sedangkan peluang dah ada. Pemahaman dah beritahu dah ni. Dah beritahu dalam kuliah, dah beritahu. Naik banner kat bawah tu, program ini, ceramah kitab ini, ustaz ini, macam-macam lah. Penganjur dah naikkan. Dah nampak tak? Ada tak majlis ilmu? Nak diajar? Nak, tapi tak datang. Lepas tu orang tanya, kenapa kamu tak? Aku tak tahu ya Allah. Macam mana kamu tak tahu? Sedangkan ada peluang untuk tahu, tapi kamu tak nak ambil tahu. Macam tu soalan. Nampak tak? Itu lah keadaan dia. Jangan main-main. Tu sebabnya macam kita duduk dekat dalam kawasan kemasyarakatan kita ni kan, kawasan quarters ni, dan ada yang datang yang tak duduk quarters pun datang. Saya tahu ada muka-muka yang muka-muka quarters. Dia nampak dengar-dengar, dia pun datang gitu kan. Tak ada masalah dah, okey. Malam ni ramai betul melempah baik keluar. Ni 20,000 tak kurang. Kan, dalam kemasyarakatan ni dah diajar macam mana yang dikatakan kita orang tu beriman. Nabi kata sungguhnya dia tak beriman, dia tak beriman, dia tak beriman. 3 kali Nabi ulang ayat tu. Dia tak beriman, dia tak beriman, dia tak beriman. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya, maka itulah orang yang tak beriman. Maknanya kalau kita kerja kita menyakitkan hati jiran, kita je betul, orang lain semua tak betul, tak beriman. Ada jiran sakit hati dengan kita, tak beriman kita. Beriman ni bukan tentu kat kita, aku semayang hari-hari ni beriman aku. Belum tahu kita tak kan? Dia semayang tapi dengan mak tak dijaga kan, melawan cakap mak hari-hari. Semayang mengumpat macam tu kan. Ada je cerita-cerita sensasi. Kau tahu tak budak yang blok sana tu, cerita
Orang kita ni mungkin tak berzina, mungkin tak membunuh, mungkin tak mencuri. Kita mungkin tak derhaka pada kedua ibu bapa. Kita mungkin tak pukul orang. Kita mungkin tak buat benda-benda tu, tapi ada satu masalah yang kita tak boleh buang daripada dalam hati kita ni, iaitu berburuk sangka. Ini mesti ya ada kan. Mesti pula tu. Ini confirm ni. Dia pula yang confirm kan. Confirm weh, garantinya. Kau nampak tak perut dia besar. Confirm ni. Confirm kena buatan orang. Ni confirm macam ni, confirm. Kita pula confirm ambil alih kerja Allah Ta'ala, nak ambil alih kerja malaikat. Kita tahu semua kan. Maka dalam surah At-Taghabun ayat 12 yang bermaksud, dan taklah kamu pada Allah serta taatlah pada Rasulullah, maka kalau kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan kepada Allah dengan jelas dan nyata. Kan? Bila Nabi datang, Nabi bawa kepada kita ni satu benda apa? Kalau kita tengok, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sadaqallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada satu yang disebut sebagai uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat. Wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu sebab malam ni datang sebab nak ingat Allah. Budak-budaknya datang nak sign. Aku nak semayang dia ready dah, macam nak sign. Sabar lu, tengah ceramah lu. Daripada kau minta sign, baik kau salin apa benda yang saya cakap ni. Nampak tu, heboh ramai. Sabar, tunggu dulu. Kau semayang tak tadi ni? Budak ni rajin dia duduk depan. Hari lain datang tak ni? Dah slow jawab kan. Ya, elok tu. Bagus. Anak siapa lagi? Depan duduk kan. Abah pun duduk luar. Kan? Ayah datang tak? Tak betul. Salam kat ayah ya. Jadi pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Jadi ini bukannya bajet-bajet baik, memang confirm terbaik kan? Jadi maknanya kalau kita nakkan hari akhirat, maka ingat Allah banyak-banyak. Bila contoh ikutan terbaik, semuanya terbaik. Kan kita tengok kan, dunia ni sementara sifatnya. Nabi ni beria ngajar kita ni, janganlah kita kejar dunia. Itu sebab Nabi sebut apa? Nabi sebut akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan. Begitu. Bangsa-bangsa seluruh dunia mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Adakah umat Islam dah tak ramai masa tu? Bahkan umat Islam begitu ramai sekali jumlahnya, tetapi tak ubah ibarat buih-buih di lautan. Buih lah, macam mana buih? Kena angin pecah, tiup pecah. Kadang belum tiup dah pecah, tiba-tiba pecah. Nampak tak macam mana saudara-saudara kita diserang di Palestin? Islam ramai satu dunia ni, dengan Arab pun senyap macam mana kan? Nak cakap apa? Relax lagi kan, macam tak ada apa-apa. Orang tu cakap tadi kan, ibarat buih di lautan dan dicabut. Nabi kata dicabutkan perasaan takut di dalam hati musuh-musuh Islam. Tu yang dia tak takut dengan kita. Dia main-main dia gitu kan. Jadi sahabat tanya, kenapa macam tu keadaannya? Kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan ni ada dua: cinta dunia dan takut mati.
cinta dunia dan takut mati. Cuba tengok ke luar kan, luar sana berapa ramai orang yang tak cinta dunia. Malam ni orang yang datang surau ni, datang madrasah ni, tak ada cinta dunia dah. Malam ni tak main lah drama, malam ni nak dengar ceramah tu. Dunia semua tu dia katakan. Malam ni makanan dijangkakan tak cukup sebab AJK madrasah tak menjangka seramai ini yang datang. Tapi apa dia? Tak apa, tu makanan dunia semua tu, tak apa. Kami dapat santapan rohani pun dah okey dah ni. Contohlah kan, contoh macam tu lah. Jadi makna kata dunia, 3 tanda orang gila dunia. Pertama, yang lelaki nak kat perempuan, yang perempuan nak kat lelaki, kalau dia cinta itu berasaskan dunia. Aku sayang dia sebab dia kaya, aku sayang dia sebab dia lawa, aku sayang dia sebab dia handsome. Dunia. Berapa lama handsome? Berapa lama lawa? Beranak je lagi Laiman. Balancing pun tak ada, jalan macam tu. Apa hal tu? Kan? Contoh, bukan orang sini, orang tempat lain. Kan? Berapa lama lawa? Sementara. Tetapi kalau dia membimbing pasangan, dia memimpin pasangan, sama-sama berpintangan menuju ke arah yang diredai oleh Allah, insya-Allah itu bukannya cinta dunia. Dia jaga, pergi surau, pergi madrasah, ajak family, jom kita pergi madrasah, jom kita pergi surau semayang sama-sama. Bawa family datang majlis ilmu, bawa family pergi tempat-tempat yang baik. Macam itulah. Itulah yang sepatutnya kena ada. Cinta pasangan kerana Allah sepatutnya. Ini kahwin pun sebab mak bising. Kahwin sebab apa? Goram tengok budak tu. Susah nak jumpa orang yang kahwin ni kerana Allah. Biasanya orang yang kahwin kerana Allah ini biasanya orang lelaki yang dah kahwin. Macam itulah ya, yang faham-faham lah. Sebab dia tak ada jawapan lain kerana Allah. Tetapi yang kedua pula, tanda gila dunia mana? Dia nakkan kekuasa kedudukan. Itu pun tanda gila dunia. Dah nak mati dah, batuk lagi banyak daripada bercakap, sibuk lagi nak jadi wakil rakyat. Contoh, batuk lagi banyak daripada bercakap, macam mana? Boleh lagi ni, boleh apa? Kan? Tu sebab cuba tengok apa? Tengok negara jiran kita kan, 2 penggal paling lama, lepas tu dah bagi orang lain. Macam tu barulah ada sadar sikit. Kan? Contohlah. Jadi dia dah fikir dah, siapa nak ganti aku lepas ni? Ni nampak budak baru kan? Mula tu. Contohlah. Benda ni tak berlaku ke Malaysia, dia berlaku ke Afrika. Kan? Macam tu lah. Jadi mana nakkan kedudukan dunia, tipu. Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran tu, ada Allah Ta'ala beritahu, ya, yang hidup tentunya akan mati, sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Dan ingatlah sesungguhnya dunia itu, ada sebut, barang siapa dapat menjauhkan diri pada neraka dan masuk dalam syurga, itu adalah orang yang beruntung. Dan ingatlah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Membohong ke dunia ni. Beli kereta baru, berapa lama rasa baru, tersadai bawah parking, siap tutup nombor plate, takut orang tarik. Kan? Berapa lama rasa baru, mula-mula excited, parking sampai tak tahu lah nak parking mana, puas round tu, mana nak parking ni, mana yang selamat ni. Malam tidur macam ni, orang mikir okey tak kereta aku, okey tak kereta aku, punya lah. Lepas 2 minggu dah boring lah. Contoh. Kan? Jadi makna kata kesenangan yang memperdayakan, kedudukan. Hui, dia pangkat nombor 1 dekat pejabat tu, tiba-tiba dekat surau, dekat ujung dinding tu, pahal tu pencen. Dah pencen.
sampai masa kan, nak cakap apa? Itulah dia. Dan yang ketiga, harta kekayaan. Tanda gila dunia, dia nak kumpul harta sebanyak-banyaknya. Berapa banyak? Tanyalah orang-orang lama, ibu ayah yang ada ni, duit banyak-banyak dah tak ada nak buat apa dah, kan? Nak buat apa? Duit banyak, simpan lah. Simpan untuk apa? Persediaan untuk hari akhir kita. Esok mak mati, besok ni kain batik lepas tau, dah beritahu dah. Ni telefon ni orang ni dia akan uruskan jenazah mak, tahu. Ini senarai hutang-hutang mak. Kalau mana yang boleh kau tolong selesai, tolonglah selesaikan. Kalau mak tak sempat bayar, kau tolong selesaikan. Nampak amanah tu, bagi tahu. Tu yang Nabi kata, manusia yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Nabi beritahu dah tu. Penyakit wahan, buang tuan-tuan. Harta tak bawa mati, itu sebabnya Iskandar Zulkarnain, raja dalam sejarah Islam, seorang raja yang saleh, seorang raja yang warak, yang bertakwa kepada Allah. Dia kata, kalau aku mati nanti, dia cakap kat tentera dia, aku mati nanti pastikan kau buat 3 perkara. Pertama, yang usung jenazah aku, pastikan tabib yang hebat-hebat, tabib yang handal-handal. Tabib dalam bahasa orang KL, doktor, kalau tak faham. Yang kedua, waktu usung jenazah aku, kau taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang perjalanan menuju ke kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku, pastikan kau biarkan tangan aku ini terkulai, biar orang nampak. Jadi semua tanya, kenapa kau nak buat macam tu? Pertama, aku nak beritahu macam mana hebat pun tabib tu yang usung jenazah aku, hebat macam mana pun doktor, hebat macam mana pun tabib tu, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Kalau mati, matilah, kan? Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Malam ni elok ada dengar ceramah, dah kau balik kau. Besok dia tak bangun, mati dah lah. Patutlah malam tadi dia senyap, dia kat surau, nak mati punya. Ada pula teori-teori tu. Aku dah cakap jangan duduk kat pintu tu, contoh ya, jangan beralih pula. Kadang ada lah orang buat teori tu, dah 2 orang dah mati kat pintu tu, kebetulan aja, tak ada sebab dari pintu dah, kan? Jadi makna kata yang kedua tu pula, kenapa taburkan harta kekayaan? Kau akan tengok semua orang berebut-rebut ambil harta tu tanpa kau mampu buat apa-apa, sebab harta kekayaan kau tu takkan dapat bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, biar tangan kau tu terkulai. Itu kenapa? Biar semua orang nampak. Macam mana kamu lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Nampak? Lahir dulu tak bawa apa-apa, mati pun tak bawa apa-apa, kan? Macam kita tanyalah dekat adik ni, kan, adik mana pakai jam, mak tu adik bosak jam tangan kau adik. Soalannya, jam tu dik, jam tangan kau tu dah disuruh ke tangan ni. Dik, jam tu siapa punya? Tengok, saya tanya dia, kan, ni contoh orang tua pun dah jawab macam tu. Jam ni siapa punya? Dia kata saya punya. Dia kata. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Bayangkan, diri kita pun bukan kita punya, macam mana kita tergamak mengaku barang tu kita punya? Mati pun, mati akhirnya. Kalau betul kita punya, tentu pakaikan baju tu, dia sayang betul baju tu, kebumikan dengan baju-baju tu sekali. Tak ada. Di kereta tu dia dah buat sport rim, sayang pula tanam dengan sekali kereta tu dengan dia. Tak ada. Nak tunjuk bukan kita punya, kan? Bukan kita punya. Dan
Wahai Syamsul Amri bin Hasnah. Nampak dia sebut itu. Tak ada dah masa tu Syamsul debat habis, tak ada kan. Syamsul debat ni pun orang yang bagi gola-gola ni kan, melekat sampai hari ni. Itu nama gelaran dia. Jangan tanya lagi dalam media sosial kenapa nama ayah debat. Kalau bangang tu jangan susu, biar susu sikit lah, jangan tunjuk ke orang. Nama gelaran dia je tunggu kan. Kadang orang ni saya tanya kenapa nama ayah dia debat lah, langsung tahu otak kau takat mana kan. Macam tu lah. Jadi itulah dia kan. Dan bila sebut bila tangan kosong tu mana, macam mana pun dunia ni hebat mana kita takkan bawa nanti. Tu sebabnya Imam Al-Ghazali kata, dia menggambarkan dunia ni macam kita naik kapal, kita turun di satu pulau, dan ketua kapal ni kan, nakhoda kapal ni dah beritahu kita akan singgah sebentar sahaja di pulau ini, maka pastikan semua mengambil bekalan-bekalan secukupnya sebab kita akan meneruskan perjalanan. Jangan terpedaya dengan keindahan dan kecantikan di pulau ini, kerana kelak takut nanti kita terpedaya dan jadilah kita manusia yang sangat rugi. Ada 3 golongan yang turun ke pulau. Golongan yang pertama, dia datang, dia tak peduli dah pokok apa, makanan sedap apa semua, dia tak kira, dia kutip sampailah bawa naik kapal. Itulah orang yang beruntung. Kategori kedua, dia turun, cantiknya, dia makan, dia suka-suka, tiba-tiba dia teringat, Allah tak lama lagi kapal nak jalan ni, aku bekalan tak ada lagi ni. Dia pun cepat-cepat kutip, dapatlah juga setakat yang dia dapat. Macam itulah ada orang tua dekat dunia ni tiba-tiba tersedar, dia pun datanglah ke madrasah, ataupun dia tak belum tua lagi lah, baru 30 tahun, baru 35 tahun, dia tersedar dia jauh daripada landasannya, maka dia datang kembali ke rumah Allah sebab dia nak menumpukan perhatian kepada hari akhirat. Dan kategori yang ketiga, orang ni leka, terus-terusan leka di atas pulau ni, makan, layan kecantikan itu, nampak perempuan layan, nampak lelaki layan, nampak ni makan, dia bersukaria. Tiba-tiba terdengar bunyi semboyan kapal, barulah dia sedar masanya dah sampai dan bekalannya masih lagi kosong. Tuan-tuan dan puan sekalian, itulah gambaran dunia. Dunia ni macam R&R dengan hentian rehat dan rawat. Memang R&R sekarang ni cantik dia buat, tapi tak pernah ada lagi orang yang berhenti dekat R&R tu cakap cantik betul tempat ni, kalau aku buat rumah boleh. Tak ada. Semua orang berhenti ke R&R, minum, makan, jalan, ataupun pergi buang air, basuh muka, jalan. Mungkin ada orang naik bas ekspres tu tak berani turun, takut turun bas jalan, takut betul. Dia tahannya kencing tu sampailah ke Bukit Kayu Hitam. Daripada KL nah gila tu, bocah perut dia tu. Ya. Jadi penyakit wahan ini, ya, nak atasi penyakit wahan ni macam mana? Nak atasi penyakit wahan ni, kena tengok apa punca jadi orang cinta dunia ni. Pertama, dia tak yakin. Dia tak yakin. Yang kedua, kan? Yang kedua, hawa nafsu. Hawa nafsu macam mana? Nak beribadah, nak buat benda baik. Kan? Dia dah terbayang. Isteri dia cakap, abang nak pergi mana? Abang nak pergi surau. Abang ni janji malam ni nak dating. Berkata nak pergi makan dekat kedai tom yum tu. Sampai hati abang tengok tu, godaan nafsu. Suami pun kata tak apa, besok-besok boleh pergi surau. Langsung tak pergi. Kan. Jadi seseorang ni pula, abang kata pergi pasar malam. Aduh, tak iyalah, tak boleh, besok je lagi surau, jom pergi pasar malam. Habis nafsu dia anak-anak. Nafsu tengok TV, kan? Allahu Akbar, azan.
drama melastik apa? Melastik ke hatimu macam mana? Apa tajuk drama tu? Cik, tu tak tahulah, perempuan ni nyampang lah aku. Melastik ke hatimu. Budak ni pun tahu. Kan? Tak salah. Alah, drama tengah sedap ni, time ni lah azan. Ni marah pula Bilal tu azan. Tak ada time lain ke dia nak azan lah. Parah betul. Kan? Jadi mana kata ini semua adalah nafsu. Yang kedua, dia tak yakin. Tak yakin tapi sebab kenapa? Kenapa dia tak sembahyang? Dia cakap dia takut ke Allah, tapi dia tak sembahyang. Macam mana tu? Seolah-olah tak takut pada Allah. Dia tak yakin adanya balasan pada Allah. Dia tak yakin nanti ada hari akhirat. Dia tak yakin. Sebab itulah keimanan ni percaya. Dan percaya ni digambarkan dengan perbuatan kita. Macam tu. Macam tu yang panggil mengumpet macam tu lah. Aduh, nak cakap tahu tak apa? Dengar siapa tu lah? Siapa? Seorang tu pula pengerusi surau. Baik kau tak ABC, semua orang dengar. Contohlah, bukan pengerusi surau sini, tempat lain. Dengar dia kahwin lagi. Contoh, umpat aja cerita. Tapi pengurusi surau sini taklah kan. Kalau rezeki kan, buat macam mana. Tapi orang gemar bercakap, cerita macam orang. Orang rumah pengurusi surau ada ke sini? Mana dia? Mana dia? Dah lari pula dah. Mana rumah pengurusi surau? Tak mengaku pula dia. Mana dia? Tu, alhamdulillah. Jangan risau, tak ada. Sini tak, sini okey. Usia surau sini baik, insya-Allah. Kalau ia pun dia tak maksud tak baik. Baik, kan? Tapi dia taklah. Ya. Banyaklah kena tanya balik orang. Macam tu lah, mengumpat dah cerita. Kita tahu kan peristiwa Isra' wal Mi'raj tu, siapa mengumpat jadi apa? Kena gunting lidah, kena gunting bibir berdarah, gunting lagi. Kalau kita yakin, kita tak buat. Nampak tak? Buat juga. Kan? Buat juga. Itu sebabnya. Jadi nak lawan tu jihad. Nafsu ni jihad. Abang kata apa nak pergi surau? Abang janji nak makan sesama. Alah, abang pergi surau kejap je, bukan lama pun. Lepas mayangan abang balik, kita makan sesama. Okey? Tu jihad dia. Boleh pun. Abang kejap je semayang. Kalau abang nampak Imam Sabah tu ke depan kan, abang yang pergi depan. Dia Imam Sabah ni sabar betul. Terus dapatkan sob. Allahu Akbar. Belum makan takbir lagi, dia pun mengeluh kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dekat belakang tabir umur 4. Habislah kita. Dalam hati je. Tak adalah kan. Nampak Imam Sabah tu, abang yang akan ke depan. Dia lah yang ke depan. Cepat. Anak-anak kata, abang kata nak pergi pasar malam. Alah, kau sabarlah, bagi semain kejap je. Pasar malam tu takkan tutup selagi abang kau tak sampai. Oh, macam tu abang dia. Baru berani macam tu kan. Abang betul.
Drama. Tengah nak sembahyang azan, Allahu Akbar, drama. Biarlah nanti cari lah mana-mana, ulanglah balik tengok. Rasa dalam internet boleh tengok balik kot. Sembahyang dulu. Macam tu jihad. Tak yakin sembahyang jemaah berapa kali ganda daripada sembahyang seorang? 7. 27. Budak-budak ni jawab dengan yakin. Tak ada pun dia berselisih pandangan. 25 dah weh? Tak, 27. Semua tahu. Tapi kenapa tak ramai? Sebab tak yakin. Sebab pahala tak nampak. 27 kali ganda tu berapa? Tak ada orang tahu. Jadi nak yakin ni dengan nampak dengan mata hati. Itu sebabnya kena nak tambah keyakinan, kena rajin datang majlis ilmu, datang dengan kuliah-kuliah macam tu kan. Begitu juga sahabat bertanya kepada Nabi, umatku, dia kata, ada tak penyakit lain? Nabi kata, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat tanya, apakah penyakit terdahulu? Yang pertama, terlalu banyak bersukaria. Itu penyakit orang dulu-dulu. Jomlah, lepak-lepak, suka-suka, kan? Bersukaria. Rumah dekat blok ni tingkat 3, hari ni buat parti, jom kita datang. Parti Tupperware kita kata. Kedua, terlalu mewah. Penyakit orang dulu-dulu dah terlalu mewah. Tidur tu bukannya atas apa, dia tidur tu atas tilam yang ada air. Dalam tu ikan berenang-renang dalam tilam tu. Hebat betul. Lepas tu bila dia nak tidur, dia tepuk, romantik, lampu mewah betul. Bangun pagi, ada mesin tarik semua, hantar ke bilik air, gosok gigi dia ni. Kita kan ada dalam cerita apa, entah tak ingat saya, punyalah pemalas kan, sampai satu tahap kan. Ya. Kalau orang tu yakin lain. Ini orang ni jangan dah terlena dengan dunia, terlalu mewah, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, kan? Sanggup duduk kat kuartus KTMB sebab nak kumpul harta kat luar sana. Dia banyak aset kat luar, saja je duduk sini. Low profile, kan? Ada macam tu. Sahabat kita yang berbangsa Cina tu, kadang-kadang ada kawan-kawan kan, saya tengok dia duduk rumah buruk, tapi dia ada aset banyak kat luar. Macam itulah. Saya tak cakap sini buruk tau. Wah, saya tengok dia punya piring Astro penuh, full package, semua siaran Thailand, Myanmar, Nepal, semua dia tengok. Tak mesti bila tengok, tak tahu lah. Kemudian penipuan dalam merebut harta benda dunia, saling memarahi, dengki-mendengki hingga menzalimi satu sama lain. Itu dia. Buanglah penyakit ini. Itu sebab Nabi kata, kan, ta'dibu auladukum bisalasati asya, adabkanlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Kata 3 perkara. Yang pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar anak-anak kamu tu, adabkan dia dengan sayang kepada Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi, sayang kepada ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Pertama, sayang Nabi. Yang kedua, tadi saya kata apa? Sayang ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang? Kenal pun tidak. Siapa nama isteri Nabi? Yang dia tahu Aisyah Siti Khadijah. 2 tu je tahu. Yang lain tak tahu, kenalah ambil tahu. Anak-anak Nabi siapa?
cucu-cucu Nabi Hasan Husain itu laju. Dia kata cepat dapatnya. So kena tahu. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Baca. Sebab dulu silibus Al-Quran. Hari ini selain pada Quran ada lagi ilmu-ilmu lain yang kita boleh pelajari, maka pelajarilah. Talibul ilmu faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib pada orang Islam. Jadi adik-adik jangan ponteng sekolah, pergi sekolah. Tak pergi sekolah, duduk rumah main game. Jangan nyusahkan orang, adik. Sekarang kau rasa kau tak nyusahkan orang, kau main game. Yang tidak basah-basah bangang tu melantun-lantun, memang nyusahkan orang. Buat apa pun tak guna. Ada peluang belajar adik ya. Orang-orang dulu-dulu nak belajar, cabaran ni susah. Orang dulu rumah dengan sekolah jauh dulu, menapah berbatu-batu, sampaikan sangkut kasut sekolah kat tengkuk, takut rosak jalan teruk. Macam sekarang, hari ini di negara kita boleh nampak pattern yang berubah. Satu taman perumahan ada satu rumah. Salah, satu sekolah. Satu taman perumahan ada sekolah. Sekarang bagus ke tak bagus? Bagus, memang bagus, dekat, bagus. Tapi dia akan ada masalah selepas 3-4 generasi nanti dia akan ada masalah. Iaitu semua yang dah besar, dewasa, semua keluar tinggalkan taman tu, dah tak ada orang nak pergi sekolah. Jadi sekolah tu tak ada budak. SKM, sekolah kekurangan murid. Itu yang berlaku sekarang. Banyak dah taman-taman nak mula rasa benda tu. Dulu jauh pun tak apalah, naik bas pergi sekolah. Sekarang pun ni kita memperjuangkan biar ada sekolah. Fikir kau depan rumah buka pintu sekolah. Yang seorang tu memang duduk kat sekolah, pintu pagar sekolah tu. Bayangkanlah macam mana tu. Itulah melakukan. Saya pergi ceramah di Kuala Lipis. Dia calon, saya ceramah motivasi untuk calon di PSR ni sebelum PKP ni. Dia kata ceramah motivasi untuk 10 sekolah. 10 sekolah calon-calon di PSR. Rupanya sekolah ni seorang calon, sekolah ni 2 orang calon lah, sekolah ni 3 orang, sekolah ni seorang. Apa tak ramai tu yang ada Ustaz kata. Budak dah tak ada. Itu pun yang cucu-cucu duduk dengan atuk dia, nak temankan atuk nenek dia sekolah kat situ. Kalau tak ada budak. Orang hari ni nak kejar dengan bangganya merasmikan pembinaan sekolah kat situ. Dia sedang mengundang dalam 4-5 generasi lagi dah tak ada budak tu. Budak tu dah besar, berpindah pula ke tempat lain. Itu yang berlaku. Ya. Itu sebab tuan-tuan sekalian, maka kalau sayang Nabi, manusia yang terhebat, manusia kelahiran manusia hebat ni yang bernama Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW, maka kalau sayang Nabi ada 2. Pertama apa? Yang pertama kena selalu sebut nama Nabi. Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Macam penyanyi tu kan, dia suka dekat orang Isabella adalah, suka dekat Isabella. Oh, Fatimah, suka kat Fatimah tu. Siti Haidah, Zalika Zai. Ramai betul tuan kan. Buat Amalina, suka budak India, budak Melayu. Suzana. Tapi dengan ni Samsul debat tak ada, lagu tu tak laku tuan. Tak mahu nama Samsul buat lagu kan. Tapi ada satu nama yang kita sebut nama dia, iaitu kita berselawat ke atas Nabi. Sayang Nabi, kena selawat pada Nabi. Digambarkan akhirat nanti kita semua nak cari bantuan.
Akhirat nanti kita bertempiaran ni dekat padang dekat masyar ni, padang masyar ni, dengan panasnya matahari sejengkal, semua nak minta bantuan ni. Jumpa Nabi Adam, bantu aku wahai Adam, wahai Nabi Adam, bantu aku. Nabi Adam jawab, nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Ibrahim, bantu aku wahai Nabi Ibrahim, nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Musa, tolong aku wahai Nabi Musa. Nabi Musa AS jawab apa? Nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Tak ada orang lain boleh tolong kamu, kata Nabi Musa. Muhammad saja boleh tolong kamu. Dia cap umat Nabi Muhammad ni, ya. Masalahnya tuan-tuan muslimin, jarak masa antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain adalah 1000 tahun perjalanan ketika akhirat. Bila berjumpa dengan Nabi, ringkas cerita jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Nabi boleh kenal kita. Umatku, umati, mari. Umatku, kemarilah. Bertuah tu. Tapi kalau kita kata, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah, Nabi cakap, kau siapa? Dia kata, have we met before? Oh, pernah kita berjumpa dulu? Tak adalah. Nabi nanya, kau siapa? Aku tak kenal. Sesio hidup tuan-tuan. Masa tu jumpa Nabi, kita nak minta apa? Minta apa? Minta air lah. Nah, kita nak minta syafaat. Si baik sebut syafikah ni, syafaat. Kita nakkan syafaat Nabi. Syafaat ni kan ada berbagai. Pertama, dapat keringanan di padang mahsyar. Orang lain tahu kita okey. Kedua, kita dapat masuk syurga tanpa hisab, mudah-mudahan. Amin. Dan yang ketiga, kita dah masuk dalam neraka, tapi sebab ada secebis keimanan kita pada Allah dan Rasul, ada sikit, disebabkan sikit telah Nabi datang selamatkan kita, masuk kita dekat dalam syurga. Kalau itu pun kita tak dapat, berhentilah jadi orang. Jadi nak bagi Nabi kenal, ada 2 password. Password yang pertama, selawat sebanyak-banyaknya. Itu sebab bila lepas mayang tu kan, janganlah berkecapui balik. Tu berkecapui, berdesuk, kata KL. Tak sabar-sabar nak balik, sabar dulu. Imam astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa istighfar? Sebab Nabi kata, barang siapa yang beristighfar setiap hari, pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, kedua akan dilapangkan daripada segala kesempitan, dan yang ketiga akan didatangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Masalahnya ramai orang bila imam tiba-tiba istighfar lebih daripada 3 kali. Astagfirullahalazim wa Astagfirullahalazim wa Astagfirullahalazim. Dah try juga dia sambung. Astagfirullah, dah banyak pula istighfar untuk ni. Sedangkan bagus istighfar ni, sangat bagus. Jadi habisnya la ilaha illallah la syarika lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tapi tu lana rabbana subhanallah, tu zikir. Subhanallah 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 bihamdi daiman qaiman abada alhamdulillah hamdulillah billah billah alhamdulillah 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 alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar, Allahu akbar sampai be. Allahu akbar walhamdulillah katsiran subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doa habis tu, walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim, sallallahu ala Muhammad, salam sambil selawat. Kalau tunggu sampai habis ada harapan. Tapi kalau yang berdesuk balik itu, tak ada harapan. Oh, saya memang selawat sendiri kat rumah dalam perjalanan balik tu, memang saya selawat, gantilah.
cerita kan. Tak sabar nak balik. Itu dia selawat. Nabi sebut, inna awlan nasi yaumal qiyamah aksarhum alaiya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat padaku. Itulah orang paling baik pada hari kiamat besok. Dan Nabi juga sebut al-bakhil. Apa maksud bakhil? Hebat orang sini bahasa Arab. Sebut bakhil, kedekut. Tahu. Belajar dengan Ustaz Piramli dalam kitab Haji Bakhil. Betul tak tu bakhil tu kedekut? Nabi kata al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang yang paling kedekut adalah bila dia sebutkan nama aku dia tak selawat. Dengarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW. Tapi ingat, hanya untuk Nabi Muhammad saja. Kalau nama suami itu Muhammad, isteri sebut daripada dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Itu hanya untuk Nabi aja, jangan pukul kata. Saya ni lurus ustaz, tak boleh. Selawat ke atas Nabi, Jadi apa maksud selawat? Maksud selawat adalah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Nabi kata, sekali kamu selawat pada aku, 10 kali Allah dan malaikat berselawat ke atas kamu, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan. Ingat maksud selawat. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Makcik, apa maksud selawat makcik? Menyaut makcik tu, ceramah lah, tanya pula. Sound pula aku. Kira diam tadi, kira okey lah tu kan. Selawat doa keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Ingat tu, selawat banyak-banyak. Tak kisahlah. Sallallahu ala Muhammad alfa sallu ala Nabi khatamur rusulil kiram. Ada dia punya lirik. Ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji malam pangeran kang gawe langit bumi ne. Risau saya pun tak faham. Tapi dalam YouTube selawat syair Jawa, itulah bunyi dia. Saya selawat syair Jawa. Syair lah, S-Y-I-I-R, syair Jawa. Yang Arab tu alfa sallu ala Nabi, sibuk selawat kepada Nabi. Khatamur rusulil kiram, Rasul yang terakhir yang mulia. Jadi selawat banyak. Kedua, nak bagi Nabi kenal kita adalah hidupkan sunnah Nabi. Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nabi punya sayang kita, Nabi bagi standard paling senang. Barang siapa hidupkan satu, takkan satu pun tak boleh buat kan. Apa sunnah Nabi yang senang-senang? Itu paling senang makan benda-benda baik. Macam Nabi, kasut sepatu Nabi kalau letak dah bersedia menghadap keluar. Jadi jangan cakap kau susun selipar macam Jepun pula macam Jepun tak dapat pahala. Jepun dengan Nabi siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu baru Jepun tu lahir. Jadi apalah ikut Jepun pula, ikut Nabi dapat pahala. Makan macam mana Nabi makan? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang.
Kita ni pula selagi belum kenyang jangan berhenti. Macam mana tuan-tuan? Lebar badan kan? Perut dah macam temikai. Pahal. Itu kan. Pergi makan. Kan? Saya yakin sangat lepas ceramah ni ada makan. Saya yakin sangat. Untuk tuan-tuan saya tak pastilah cukup ke tak, tapi untuk penceramah insya-Allah. Kan? Saya pun sekarang ni tengah kurang makan, kan? Kurang makan. Kontrol. Sebab saya tengok kat dalam TikTok tu makin lebar pula muka aku dalam tu. Dipotong sudah tinggal muka dah lah bulan. Kan? Kontrol sikit lah. Untuk makluman semua, hari Jumaat lepas saya tumbang, kan? Jumaat lepas saya tumbang, malam lepas ceramah saya tumbang. Tak sedar, rupa-rupanya kandungan air dalam badan saya kurang. Lepas tu terus masuk wad, tak ada siapa tahu. Saya tak cerita dengan orang. Itu sebab Jumaat, Sabtu, Ahad hari tu sampai hari Isnin tak ada ceramah. Saya ditahan di wad sebab dia tahu kalau saya keluar saya tak rehat, saya akan ceramah pagi petang malam. Pagi tadi di Seremban, petang tadi Putrajaya, malam di sini. Puas aku tengok mana kereta api tak nampak. Aku punya excited nak ceramah kat kereta api ni kan. Punya kuartus dia. Esok pagi di Pusat Dakwah Islamiah Paroi, petang besok Kuala Pilah, malam besok di Felda Lembah Hilir Muazzam Gambang Kuantan. Tahu tak apa. Mak saya kata apa? Dan nonga pun ponek, kau diam lah, dia tak nak tahu jadual saya. Macam tu lah. Tapi alhamdulillah lah, bila masuk wad tu saya berjaya masuk wad buat kali pertama dalam hidup saya. Saya tak pernah masuk wad. Dan bila masuk, saya punya takut kena cucuk ni, habis dicucuk. Kena drip masuk, cek darah. Alhamdulillah saya masih ada darah. Ya, saya masih ingat tak berdarah lah. Darah saya alhamdulillah saya punya sikit tinggi doktor cakap kolesterol. Kontrol. Nasib baiklah beberapa semenjak 2 menjak ni adalah jogging sikit, buat stres lari dekat treadmill kan. Mujur lepas. Takut pula rasa. Sebab ada budak muda tu sebelah saya baru naik dah. Dia kata budak tu dah tak boleh dah. Susah rupanya stres tu. Saya tahu. Alhamdulillah lah kalau dengan gula pun okey. Kan? Jadi malam ni kalau ada makan insya-Allah saya tak menolak tuan. Macam itulah. Dan makan macam mana Nabi makan? Okey, iya tahu. Nabi makan dengan cermat. Nabi kunyah berapa kali? Seorang 43 boleh kau dapat 43 tu. Dan Nabi kunyah tu mana betul-betul hancur tu sebab makanan tu elok masuk dalam badan Nabi. Dan Nabi juga satu perkara yang semua orang kena ingat, Nabi tak membazir, makan sikit-sikit. Kita kan zam, tertutup nasi tu dek lauk. Paning kambing gilo tu banyak dia makan aku ni. Malam ni apa menu ni? Setakat mihun tak ya. Tak adalah saja je. Syukur alhamdulillah. Nabi satu lagi, Nabi tak pernah mencerca makanan. Itu kena ingat. Kan kita kata, tak sedap lah makan kenduri mak dia. Confident dia cakap. Orang tu ajak datang makan percuma. Dah lah free. Kau makan tak habis, membuang. Yang tak sedap kat kita tu sedap kat orang lain. Macam Samsul Debat ni, dia punya selera dia lain sikit. Dia kurang kari-kari, dia kurang.
Sabutlah nasi biryani ni pau tak mau dia tu. Kau makanlah. Tapi itulah saya risau-risau kat ni makan malam ni sebab tak ada pun JK tanya PA saya suka makan apa. Kira memang ikut selera pengusi dah ni rasa. Selera JK lah, selera JK surau je. Jadi okey je. Tak ada salah pun. Memang je. Saya gemar yang goreng, okeylah. Lepas tu gulai lemak kuning. Tu saya suka lah. Sayur pucuk. Sayur pucuk dengan so'on, dengan apa? Dengan pistol. Petola. Itu satu saya suka. Kan? Terbayang. Ya. Asam pedas okey. Bolehlah saya makan. Patin saya suka goreng. Hari tu saya makan patin buah. Saya balik daripada Temelung dapat patin buah dengan ikan gohok. Saya baru tahu nama ikan gohok. Ui, punya sedap. Rasa nak jilat-jilat letak balik dalam pinggan. Bukan sebab sadap, mahal. Kata lebih 2 ekor gila tu. Mahal ikan tu. Saya first time makan ikan patin buah. Patutlah orang cakap sedap. Memang terbaik lah. Saya tahu malam ni tak dapat. Saya tahu datang kelumpur patin dengan melainkan ada orang cuba bawa kan. Itulah. Jadi mana kata Nabi tak cecah. Jangan kita kutuk. Tak sedap lah. Kadang-kadang kita satu hari tu ada 2-3 kenduri kita pergi. Hari ni siap bincang dengan orang. Hari ni lauk kat mana paling sedap sekali. Salah bincang macam tu. Alhamdulillah hari ni 3 tempat kita pergi makan. Rezeki betul. Sudah. Makan sikit. Walaupun tak sedap kita boleh habiskan. Kalau sedap tambah lagi. Tak ada masalah. Macam tu. Tak adalah membazir. Ya kan. Itu dalam bab makan lah tu kan. Dalam bab makan. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau kita nak hidupkan sunnah Nabi, kita juga tengok macam mana cara Nabi minum. Nabi minum macam mana? Ni saya tunjuk. Kan? Ni bagi faham. Kan? Jauh-jauh datang air kosong ni. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi minum paling kurang 3 teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya 3 atau lebih. Nampak cermat dia. Tak adalah nampak macam ni ya, contoh. Tak dapat pada sunnah. Tapi hilanglah haus tu kan. Macam tu. Lepas tu minum berdiri pula. Saya kadang kalau tengah ceramah tu berdiri pula. Mana pula nak duduk ni kan. Tapi minum duduk. Tu yang sebaiknya. Ya. Kemudian apa? Bagi salam. Nabi bagi salam, kita bagi salam. Dalam banyak keadaan Nabi dengan sahabat, Nabi bagi salam dulu. Wah, Nabi ketua, Nabi pemimpin, tapi Nabi bagi salam. Tidak menjatuhkan martabat kita. Orang kita kadang-kadang boleh pula, budak, kau tak nampak kau orang tua ni, bagi salam. Dia sound budak tu. Boleh je orang tua ni. Assalamualaikum adik-adik ni buat apa ni sini ni? Tak, kita orang ada kerja. Okey, elok-elok jangan siapa-siapa. Macam tu. Orang tua boleh bagi salam dulu. Bagi salam hukumnya? Bagi salam hukumnya sunat. Jawab salam hukumnya wajib. Tapi ada beberapa keadaan yang mana salam tak wajib dijawab, dan juga salam yang kita tak mau mendengar jawapannya. Pertama, tak wajib jawab kalau bagi salam main-main. Assalamualaikum, tak jawab dosa, piwit, tu tak jawab. Tu main-main semua dia. Kedua, bagi salam di toilet lah. Pergi kat toilet arena tu, Assalamualaikum semua. Kawan tu tengah menyangkut, salam. Tak payah
Assalamualaikum warahmatullahi. Salam mam. Banyak imam tu jangan. Dan salam yang kita tidak ingin mendengar jawapannya adalah salam yang diberikan kepada ahli kubur. Kalau jawab melonceng itu. Assalamualaikum warahmatullahi ya ahli kia. Bila kita bagi salam ya ahli kia tu, dia sopan sikit. Kalau bagi salam assalamualaikum ya ahli kubur, kecil hati aku. Dia tahu aku kat kubur, aku nak belagak. Assalamualaikum. Kadang-kadang budak-budak kadang tak nak pergi kubur. Pergilah tengok kubur tu. Kesian ayah kau seorang-seorang. Pergi tengok. Allah, tengok kubur. Pergi tengok kubur tu kata pergi. Sampai kat kubur memungut ni. Ya Allah, kau ampunilah dosa tu aku ni Allah. Banyak dosa ni. Menyawat dah tu. Apa kau cakap tu? Ya Allah, kau ampunilah dosa atuk aku ni orang baik. Masih. Tapi ni bukan kubur atuk kau. Salah kubur. Aduh. Tapi itulah dia. Kita bagi salam macam Nabi bagi salam. Kemudian apa? Seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi juga sentiasa tersenyum. Senyum. Salam. Ya. Bagi salam. Senyum. Senyum ini awet muda. Menurut kajian saintifik, kalau kita senyum, kita hanya menggerakkan 17 otot muka. Siapa yang senyum 17 otot muka, tapi yang berkerut marah menggerakkan 43 otot muka. Tu yang senang berkerut, ada garis-garisan. Ini selalu senyum. Abang, nampak suami balik, apa? Kalau yang dah perlu pakai gigi palsu tu pakai. Balik rumah mulalah dia masalah gigi palsu tu, dia disimpan dalam cawan, direndam dalam air tu. Yang laki nak minum. Apa putih-putih lah air batu ni tu kan. Gigi tu kan air batu apa. Dia minum pula tersangkut ke hidung kau tu. Tahu kau. Saya jumpa, saya kena dulu. Kena apa? Kan dulu cawan yang bunga-bunga putih yang luar tu kan, cawan kampung kan. Maklum saya disimpan gigi palsu dalam tu. Awak nampak dia rendam ni ada air, ingat air kosong, awak pun curah tambah sikit. Bodoh tu. Oi, trauma lepas tu. Hidung mengigau nampak gigi. Iya. Kan? Ada seorang Arab Badui tu, dia tarik je kain lidah Nabi tu yang dibuat daripada benang Najran, benang yang agak kasar tu, dia rentak ni bertanda. Nabi senyum, Nabi kata ambil lah. Cuba kalau kita apa hal kau dibaik, marah kita tak macam Nabi. Nabi boleh senyum. Isteri Nabi masak masakan masin, Nabi tak marah. Nabi panggil, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti orang lelaki boleh buat, wahai pipi. Tak apa pipi kau ni aku tak tahu lah. Dia kata bolang-bolang biru, dia kata biru kuning dan wahai pipi putih, dah putih pula. Tepek pada sajuk tak putih. Ya Humaira, dia bagi isteri, wahai pipi kemerahan, ada apa ya Rasulullah? Macam tu. Jawablah ikut pangkat suami tu, wahai suamiku. Jangan ikut Nabi memanglah pangkat ya Rasulullah. Kan kita bagilah pangkat kerja dia. Ada apa wahai pegawai KTMB? Dia dah jatuh pahala pula kan. Kan dah tak ada kerja, dia tu panggil macam tu kan. Ada apa wahai operator pengeluaran?
wajah. Jadi kau je hilang lah tu, contoh lah kan. Tak ya itu. Ada apa wahai suamiku? Nabi pun sebut, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa Rasulullah kan kita makan bersuap? Ingat Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isteri suap Nabi. Bila dia suap, Nabi kunyah macam biasa. Dah sudah. Nabi tak ada buat ke masin pun. Tak ada. Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap je, langsung Aisyah capai pinggan dia bawa ke dapur. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau kita tuan-tuan masakan masin, macam mana kaedah kita? Kau sini, kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari? Dia punya garang kan. Tak boleh tahan lah dia punya garang tu. Pernah satu ketika seorang fakir miskin bawa buah-buahan, dia bawa buah bagi dekat Nabi. Ya Rasulullah, sudilah terima buah daripada aku. Nabi pun macam bismillah, Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum. Ya, senyum. Kau suka ke Rasulullah? Senyum. Senyuman Nabi adalah wajah yang paling manis sekali bila senyum. Bukan yang tengah rasa duka lara pun boleh terhibur dengan senyuman Nabi. Balik nanti orang perempuan kena senyum pada suami. Suami balik je sempat kain, nampak? Senyum. Oh, seorang isteri yang memandang suami dengan wajah menggembirakan, pahalanya besar betul. Senyum aja. Ini sound aja kerja. Lambat boleh? Faham? Abang tadi dengar ceramah Samsul Debat. Ceramah ke kedai kopi dia cakap lah, ya insya-Allah sangka tak habis-habis. Apa nama pasar raya bawah? Bawah tu apa pasar raya? Apa apa? UOA. Oh, macam tu kan nama macam tu. Sian betul. Ini kata tak ada nama lain ni. Elok lagi kat Seremban, Gold, The Store, okay? UOA. Aku nak cerita apa pasal UOA tadi? Dah lupa pula dah. Pasal apa tadi? Ha? Masin. Apa pula kaitan dengan UOA tadi? Aduh, nantilah ingatkan cakap lah. Ya. Jadi bila bagi buah tu Nabi senyum aja. Senyum, Nabi makan. Kemudian sedap ke Rasulullah? Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum. Senyuman Nabi ni manis. Kemudian dekat dengan Nabi itu ada sahabat-sahabat Nabi nampak biasa dia ajak kita makan hari ni, tak diajak. Sampai habis Nabi makan, berlalulah fakir miskin tadi gembira betul dia, gembira. Sebab pada aku bagi Nabi makan, habis dia makan. Sahabat tadi pun dekat dengan Nabi, ya Rasulullah, biasanya kau ajak kami makan, kali ni kau tak ajak pun sampai hati kau. Nabi jawab, ketahuilah sahabatku, sesungguhnya buah-buahan tadi masam. Dan aku takut kalau aku ajak kau makan sama, kau tak boleh tahan mulut kau. Kan kau cakap masam buah ni, kecil nanti bagi miskin. Dan yang keduanya semuanya, aku tak sanggup melihat sahabat-sahabatku memakan buah yang masam. Tengok Nabi jaga. Ketiga, syukur. Nabi ajar kita syukur. Pernah pada satu malam tu Nabi duduk dalam selimut bersama dengan isterinya Aisyah. Kemudian Nabi kata, wahai Aisyah, wahai isteriku, sudilah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika. Wah, tengok bahasa puitis. Sudilah kiranya kau izinkan. Bukan Nabi takut minta, tu bahasa puitis. Sudilah kiranya kau izinkan aku untuk keluar, untuk pergi solat barang seketika. Apa jawab Aisyah? Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama denganku di dalam selimut ini, ya Rasulullah. Tapi pergilah kau, ya Rasulullah. Balikkan beli terakhir. Wahai isteriku, sudilah kiranya kau izinkan abang keluar, kau jangan makan kek goreng mamak bawah tangan. Kawan-kawan dah tunggu.
Isteri pun jawab dengan bahasa tu, tidaklah saya lebih suka kalau abang duduk di rumah ini bersama dengan saya, tapi pergilah kau wahai suamiku. Oh, baliklah. Ingat ayat tu, cuba. Ni suami baru nak romantik sikit. Sudilah kiranya izinkan abang pergi makan dengan kau nak makan dengan mama. Berambut lah mama kak. Yo bini pun. Cuba romantik sikit. Bila suami romantik dia sama lah tu. Sayang, abang rindu dengan isteri abang. Kau budak-budak salam abang kau. Nak mati benar dah. Asal orang tu romantik, kau nak mati. Romantik, kau nak mati. Macam tu. Kan? Pada satu ketika Nabi lapar. Lapar betul. Nabi cari mana nak cari makanan ni. Nabi jalan-jalan cari makanan ni, tersempak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kau wahai Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah, sama dengan aku. Mari kita cari makanan. Sempat dengan Sayyidina Umar. Kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah lah, samalah kami pun lapar. Maka berjalan ketiga-tiga pemimpin hebat ni jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah seorang sahabat nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pun bagi salam. Abu Ayyub terkejut, apakah gerangannya ketika tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, ada tak makanan di rumah kamu? Sesungguhnya kami ni lapar. Maka dia pun sebut, wahai Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Nabi pun ambil buah tamar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan dan Nabi minum macam biasa. Dah habis minum, Nabi kata Alhamdulillah, dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut Alhamdulillah. Dapat tengok Samsul depan. Tadi ramai yang cakap tinggi betul dia. Dah lama saya tinggi, bukan baru hari ni. Kan? Tu dalam TV nampak kecil je. TV tu letak tinggi sikit, nanti nampaklah dia tinggi. Kan? Dalam TV nampak tua, wajar tu. Ada je ayat tu kan. Kan? Tengok depan-depan ni lain pula. Okey, kan? Tak adalah tua sangat, tua dah saya. Saya kalau ikut umur saya sekarang, kalau ikut usia arwah abah saya meninggal dunia tiba-tiba pada usianya 50 tahun. Saya meninggal muda. Kalaulah saya ni mati macam ayah saya, maka saya ada tak sampai pun 5-6 tahun lagi nak hidup. Macam tu saya fikir. Kan? Jadi jangan kita syukur. Jadi Nabi bangun tadi, Nabi pergi solat. Nabi nak solat tadi, mula Aisyah terdengar bunyi menggelegak-gelegak. Bunyi apa? Ingat bunyi air masak. Oh, punya bunyi Nabi menangis ambil wudu. Nabi solat, Nabi nangis. Nabi sujud, Nabi nangis. Nabi beri salam, Nabi nangis. Kemudian isterinya tanya, kenapa kau menangis? Bukankah kau tidak ada dosa? Maka Nabi jawab, kesalahkah aku menangis sebagai tanda syukur kepada Allah yang menjadikan aku sedemikian rupa. Nampak? Bersenda gurau, Nabi pun bersenda gurau. Nabi dengan isteri Nabi main kejar-kejar dalam rumah. Balik nanti buat. Tapi kalau rumah ada koridor tak sesuai, daripada hujung ke hujung, kita ada rumah pahal pula. Awak jadi pahal tu. Lepas tu main kejar-kejar. Nabi main kejar-kejar dengan isteri Nabi. Balik nanti buat. Tapi janganlah kita dah tua bangkok bergurau dengan bini tu, kita menyuruk-nyuruk la ilaha illallah. Awak jadi dulu kira 10, 9, 8, 7. Bini kira, suami menyuruk dalam almari 6, 5. Timbul je bunyi cerek. Lah dah masak air tu, kelang kabut dah tumpah dah, tutup api, tuang air. Lega. Tadi nak buat apa? Lupa dia tengah main nyuruk dengan suami dia. Taklah dicarinya.
Tinyau-tinyau kat luar, laki aku tak beli balik. Dia pergi mana, motor ada, dia lupa. Rupanya suami ni telah pun menjadi sejarah. Mati dalam almari tertelan ombak gegat. Dia ingatkan buah kana, ditolan ni langsung mati tu kan. Nak buat macam mana? Jadi itulah, kita ni kena ikut sunnah Nabi yang sebaik-baiknya, Nabi pun bergurau senda. Ingat tak kita makan sate, kawan-kawan kita makan sate, kemudian lidi dia tu kita letak kat pinggan kawan kita macam dia makan banyak. Pernah buat tak? Dengan saudara-saudara pernah buat kan? Apa je kan budak-budak ni. Tapi rupanya zaman Nabi dah berlaku. Nabi makan buah tamar dengan sahabat-sahabat. Bila Nabi makan buah bijinya tu, sahabat-sahabat ni bila Nabi pandang paling, dia letak kat pinggan Nabi. Kononnya Nabi makan banyak. Akhirnya penuh pinggan Nabi. Akhirnya sahabat tegur, ya Rasulullah. Nabi memang dah nampak dia buat macam tu, dia diam dia. Sahabat tegur, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Ish. Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Tapi kalian lagi hebat. Kenapa pula? Dengan biji-biji kau telan, Nabi kata. Sebab pinggannya tak ada biji. Itulah tuan-tuan. Kemudian apa lagi yang Nabi buat? Begitu juga Nabi juga adalah banyak bersedekah. Tadi kan ada program pembangunan apa tadi kan? Penyerahan malam ni, ada penyerahan duit. Berapa banyak penyerahan malam ni? 5? Tak berapa? Oh, semangat kepada pelajar. Oh, iya ke? Betul lah berlari. Jadi program pembangunan ni, kalau tuan-tuan beri sedekah lah. Nabi paling kuat bersedekah. Rugi kita kalau kita tak sedekah. Sedekah itu, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya sedekah seorang Islam itu memanjangkan umur dan mencegah daripada mati dalam keadaan teruk. Dan Allah Ta'ala menghapuskan dengan sedekah itu sikap sombong, takbur dan membanggakan diri dari pemberiannya. Sedekahlah banyak-banyak. Kemudian apa dia? Seterusnya Nabi juga jaga apa? Nabi jaga dalam bab silaturrahim. Nabi jaga hubungan satu dengan yang lain. Nabi kalau 3 hari tak nampak sahabat tu, Nabi tanya, mana perginya Abu Bakar? Demam ke dia? Nabi tanya. Kita kadang-kadang dah setahun baru tanya kan, tak perasan mana pergi. Dia dah pindah lah, aku tak tahu. Oh ya ke, patut lama tak nampak. Itu lah kan. Jadi tanya tu pun sebenarnya sunnah Nabi. Jadi jaga. Dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Itu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan sekali-kali kita putuskan silaturahim. Orang putuskan silaturahim, doanya tidak akan diterima. Amal kebaikannya tergantung Allah Ta'ala tak nak terima. Rugi kita. Kemudian apa? Seterusnya sabar. Itu semua tahulah, Nabi pun sabar. Lepas tu solat, jaga solat. Lepas bagi salam, macam saya tadi, saya buat jamak tadi. Kalau kita ni bagi salam, dah sudah tu, dah habis doa-doa walhamdulillahirrahmanirrahim, bangunlah buat solat sunat qabliyah ba'diyah tu, jangan tinggal. Qabliyah ba'diyah ni nak cover balik mana yang kurang dalam solat kita. Kemudian Nabi juga suci dan bersih. Kita pun suci bersih. Sejuk mata memandang kemas. Nabi pun macam tu. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, Nabi ni gemakan kepada wangi-wangian. Dan kalau pilih wangi-wangian, kalau kita nak beli, kita tengok yang terbaik. Kita tanya kalau itu sedap tak bau ni? Sedap. Itulah baru kita beli. Tak sedap tak beli. Sebab dapat satu pahala sunnah. Sebab Nabi kalau beli pun Nabi beli yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat dalam hidup kita ni, Nabi ajar kita tentang kesementaraan dunia. Jangan kita terleka. Sebab kalau kita leka dengan dunia, kita akan jadi manusia yang sangat rugi.
Nabi kata anak-anak Adam kalau diberikan 2 lebah emas, dia akan minta lebah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi ajar kita tentang cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi sebut juga tentang manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sesungguhnya Nabi kita adalah yang terbaik. Malahan ketika bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala declare bahawa Nabi ini, Nabi kita kekasih Allah. Dan aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Allah, sebaik-baik umat ke kita ni? Cek balik muhasabah diri kita, tuan-tuan. Jadilah manusia yang terbaik. Hidup kita ni, kita nak bekerjasama, bermuafakat antara satu dengan yang lain. Nabi dah ajar tentang tajuk kerinjiranan tu, kita buatlah tahun depan pula. Ya, insya-Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Taala pesan berpegang teguh pada tali Allah, yakni bersatu padu, jangan kita berpecah-pecah. Dahlah duduk kat sini, bukannya banyak pintu masuk, pintu keluar pun. Jalan-jalan terserempak, jalan-jalan terserempak. Kan lebih baik kita cari jalan untuk berbaik daripada kita berpecah-pecah. Nak pula pilihan raya. Malaysia diiktiraf antara negara yang paling rajin pilihan raya. Tak lagi pilihan raya lagi, depan pilihan raya lagi. Hati-hati. Jangan disebabkan itu kita bergaduh. Jangan. Sebab politik gaduh. Jangan. Nabi tak ajar. Nabi kata selagi mana di Islam, diamalkan Islam, wajib baik, itu je. Lain benda tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni menyokong belah sana. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia ni sebenarnya. Dah cukup-cukuplah politik ni. Politik 24 jam. Banyak lagi benda lain yang kita boleh buat yang bermanfaat. Lepas tu gaduh, lepas tu sebarkan cerita macam-macam, fitnah dan sebagainya. Kita tak nak. Dah pergi pilihan raya, pergi pangkah, dah balik diam. Jangan pula ulas pula. Siap sound kawan, apa perasaan kau dah kalah ni? Boy. Itu memang cari pasal namanya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, cukuplah sekadar itu. Cukup sekadar itu. Apa-apa pun hidupkan sunnah Nabi dan selawatlah sebanyak-banyaknya. Jadi tuan-tuan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Nabi sayang kita banyak-banyak. Jangan kita lupa nak sayang Nabi. Selawat dan hidupkan sunnah Nabi. Tenang-tenang air di laut, sampai kelok menik ke Tanjung, hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak madrasah yang jemput rasa dan rindu.